PA Herba Penawar Al-Wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Di hari ini kita sama-sama untuk mengikuti lagi tentang perbahasan pengubatan Islam Tib Nabawi. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini Pak Haji nak cerita sikit pasal air Zam-Zam. Air Zam-Zam, hadis-hadis yang kita baca, yang kita dengar, yang dibahaskan oleh tuan-tuan guru kita, di mana Nabi SAW mengatakan sebaik-baik air di atas muka bumi ini. Masya Allah. Yang mengiktirafkan ini adalah Rasulullah SAW. Baik, bila dikatakan air yang sebaik-baik air, mari kita cuba lihat beberapa pembuktian sains tentang air Zam-Zam ini. Namun jangan kita tersalah ya, bahawa di dalam kita beriman kepada Rasulullah SAW ini, yang sebenarnya kita tidak perlu kepada satu pembuktian. Ya, kita tak perlu kepada satu pembuktian. Kita beriman kepada Rasulullah SAW ini beriman dengan sami'na wa ata'na. Jadi kalau Nabi kata ada air yang terbaik, atau dikatakan air Zam-Zam itu adalah air yang terbaik di dunia, maka dah cukup. Tidak perlu lagi pada pembuktian. Kalau pembuktian itu masih ada ragu-ragu, ya, jadi oleh sebab itu maka pendekatan yang diambil oleh para ulama, orang-orang soleh ini, iaitu mereka bila dengar saja datang pada Rasulullah SAW itu adalah benar. Apakah perlu dibuktikan lagi? Apakah sains perlu datang untuk membuktikan hadis Nabi SAW? Tidak perlu ya. Tidak perlu sains itu datang. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang kita belajar dalam pengobatan alamiah dan ilahiyah, ya, pengobatan Nabi SAW alamiah dan ilahiyah, maka kita kena yakin dengan apa yang telah diturunkan. Jadi kalau Nabi SAW sebut al-hijamah, ya kita al-hijamah. Jangan ada orang yang mempertikaikan lagi. Kalau Nabi kata asal madu lebah, ya kita adalah madu lebah. Kalaulah ada pihak-pihak yang tidak beriman, yang perlukan satu konsep yang dinamakan seeing is believing, lihat dan percaya. Itu adalah konsep sains moden, lihat dan percaya. Kalau aku tak lihat, aku tak percaya. Jadi ini sebenarnya menghakis keimanan. Ya. Jadi oleh sebab itu, kalaulah Pak Haji cerita pasal kelebihan sesuatu herba itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kemudian dibuat pengkajian terhadap herba tersebut, bukan tujuan itu adalah untuk melihat benar atau salah, tetapi ia adalah merupakan sebuah ketakjuban kita pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita cuba untuk merenung sesuatu kebaikan itu, kita merenung dalam sisi yang berbeza. Misalnya Al-Quran. Ada orang merenung Al-Quran di sudut bahasa, ada orang merenung Al-Quran di sudut sainsnya, ada orang merenung Al-Quran itu di sudut sejarahnya, faktor-faktor sejarahnya. Jadi itu tidaklah menyalahi daripada disiplin ilmu dalam pengobatan. Jadi oleh sebab itu, maka pada hari ini izin kepada Pak Haji mengulas sedikit tentang air Zam-Zam, dan ulasan ini sudah tentu sangat kurang, sangat minim, sangat lemah kalau dibandingkan dengan apa yang sebenarnya ilmu yang kita tidak mengetahuinya. Okey, yang pertama sekali ya, air Zam-Zam ini telah diteliti, dalam airnya tidak ada kuman. Tak ada kuman. Kalau kita ambil air apa pun, kita bersih macam mana pun, hatta dimasak pun kuman masih ada. Ambil air, kita masak air tersebut, kuman masih ada. Ini air Zam-Zam tidak ada kuman. Dalam penelitian yang dilakukan, bahawa tidak ada kuman. Jadi berartinya air yang selamat. Sebab itu ketika ada seorang doktor ya, yang telah mengantar surat kepada Dr. Yusuf Qardawi, ya, di dalam surat itu beliau mengatakan, seorang doktor daripada Mesir, mengatakan bahawa dia tak mahu minum air Zam-Zam. Sebab apa? Dikatakan air Zam-Zam itu adalah air yang terburuk kerana dia berada di suatu lembah
ya, air-air yang daripada masyarakat di situ terhimpun dekat situ. Masya Allah. Dan dia mengatakan air itu mengandungi racun yang bahaya, bakteria yang bahaya. Itu satu surat yang dihantar kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Dia kata, aku mengharamkan diriku untuk minum air tersebut. Apa yang dijawab oleh Dr. Yusuf Qaradawi? Sangat cantik jawapannya ini. Islam mengharamkan kita membinasakan diri sendiri. Sekiranya air Zam-Zam itu mengandungi racun, maka haram pada umat Islam minumnya. Tapi demi Allah, sesungguhnya telah dibuat kajian demi kajian bahawa air Zam-Zam yang keluar itu tidak boleh hidup kumannya berlagi di dalamnya. Masya Allah. Ini membuat semua dunia jadi panik. Panik. Semua saintis terhenti dalam kajiannya. Bagaimana nak buktikan? Dan ada saintis-saintis yang memeluk Islam kerana keajaiban pada air Zam-Zam. Bentuknya ialah hexagonal. Bentuknya segi 6. Dan dia mempunyai satu kristal, bentuk kristal yang sangat cantik dan dilihat seperti mutiara. Masya Allah. Air itu ketika dilihat, ya, molekulnya dia adalah berbeza sekali dengan air-air yang lain. Dia berbentuk kristal seperti mutiara. Masya Allah. Ini bukan semua boleh berlaku begitu. Ini keajaiban yang keluar daripada Ummul Qura. Ummul Qura itu ialah Makkah. Bakkah juga dipanggil. Jadi oleh sebab itu ada bermacam-macam nama yang diberikan kepada air Zam-Zam ini. Ya. Jadi oleh sebab itu maka mari kita cuba mengkajinya. Berapa kedalaman telaga air Zam-Zam ini? Dia mempunyai kedalaman 30.5 meter dalamnya. Daripada 30 itu maka dia terbahagi kepada dua. Yang pertama dia adalah lapisan batu-batu yang keras di bawahnya, dan di atasnya ialah lapisan pasir-pasir yang halus. Pasir-pasir yang halus, dan pasir-pasir ini sebenarnya dia membentuk, Masya Allah, satu gelembung-gelembung udara yang bukan hanya dapat mengubah pH-nya itu dan sebagainya, tetapi kita tengok berapa pH-nya. Baik, sebelum itu dia dapat mengeluarkan bagi 1 detik 11 liter. Ya, kalau kita ambil air 1 liter tu, 1 detik 11 liter. Jadi berartinya 1 jam keupayaan pengeluaran air Zam-Zam ini adalah sebanyak 40,000 liter. 40,000 liter. Ajaib. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah kering. Boleh diminum seramai mungkin. Masya Allah. Tetapi dikajinya, pernah 1 tahun kerajaan Arab Saudi cuba nak lihat apa yang ada di dasarnya. Mereka cuba mempompa air tersebut, tetapi tak pernah kering. Tak boleh selesai. Sebab air itu keluar. Maka setengah-setengah pendapat ulama mengatakan dia adalah mata air datangnya daripada syurga. Masya Allah, Masya Allah. Itu merupakan yang kita faham, ya, yang dipahami daripada beberapa hadis pada pendapat ulama, mengambil daripada kesimpulan hadis tersebut. Masya Allah. Apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, yang pertama kita lihat tidak ada kuman. Satu. Yang kedua, dia adalah mengeluarkan air yang begitu banyak, iaitu sebanyak 40,000 liter 1 jam. Ini satu angka yang cukup besar. Maksudnya dia mengalir terus. Dia bukan air yang terhenti, tidak. Yang ketiga, dia dikeluarkan di suatu tempat yang dikenali sebagai Ummul Qura, iaitu di atas tanah yang tua. Tanah yang tua. Tanah-tanah yang mana air Zam-Zam ini diambil daripada peristiwa Nabi Ismail AS dan Siti Hajar. Jadi oleh sebab itu, maka apabila kita cuba untuk mentafsirnya, melihatnya, kita akan lihat sebuah keagungan Allah yang luar biasa. Air. Dan kalau kita lihat pembangunan yang berlaku di Mekah, pembangunan yang berlaku di Masjidil Haram, sebab apa? Air Zam-Zamnya itu. Bermulanya dengan ada air Zam-Zam itu sebagai sumber kehidupan, maka bermulalah kabilah-kabilah yang tinggal, dan akhirnya Mekah
maka apa yang Pak Haji nak sebutkan, air Zam-Zam itulah yang akhirnya kita tengok yang didirikan Baitullah Asy-Syarif. Masya Allah, ini satu yang besar. Kita tak lihat air Zam-Zam itu berdiri dia air Zam-Zam saja, tapi kita lihat sebagai satu petanda, satu marker dengan adanya Baitullah Syarif, dengan adanya Baitullah. Allahu Akbar. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Baik, apabila kita memperkatakan tentang kelebihan air Zam-Zam ini juga, kita mendapati bahawa ada hadis Nabi SAW mengatakan bahawa air Zam-Zam ini mengikut orang yang minumnya, mengikut niat orang yang minumnya. Ini lagi menarik, dan ini sudah tentu tidak dapat dijawab dalam pengobatan moden, pengobatan yang berkonsep kepada seeing is believing. Macam mana air tu bila kita minum, dia bukan bergantung kepada kandungan air, tapi bergantung kepada niat. Masya Allah. Selalunya kita makan obat macam ni. Satu obat herba ini untuk kencing manis, herba ini untuk darah tinggi, contoh. Tapi kali ini bukan untuk darah tinggi dan kencing manis. Kali ni air ini diminum mengikut apa yang kita niat. Wah, ini spektrum hati, bukan spektrum ubat lagi. Kita ada antibiotik spektrum luas. Satu antibiotik untuk membunuh banyak bakterianya. Tapi ini bukan spektrum luas lagi, spektrum infinity. Apa tu spektrum infinity? Berartinya kalau kita minum ini berdasarkan kepada niat. Masya Allah, ada orang niat bermacam-macam. Ada niat nak sembuh sakit, ada niat nak mendapat jodoh, ada niat yang nak mendapat bisnesnya sukses, ada yang niat untuk bermacam-macam niat, bergantung kepada diri manusia itu sendiri. Masya Allah. Mari tenang-tenang sikit. Tenang-tenang sikit dengan kuliah ini. Pak nak menceritakan satu keajaiban. Ya, dengar dan hati-hati untuk mendengarnya supaya kita dapat faham. Sebab kalau kita tak membongkar ini, orang tak faham. Baik. Kita lihat dengan mata kita. Kita lihat ada pohon warna hijau, ada daun warna kuning, ada bunga warna merah. Sebenarnya warna hijau, kuning dan merah tu ada di mana? Ada pada daunnya, ada pada bunganya, ada pada pohonnya. Di mana letaknya daun itu? Tidak. Jawapannya kita akan salah. Dia bukan warna itu letak pada daun. Tetapi kalau warna itu tak nampak, tak ada pada daun, kenapa kita lihat daun itu warna hijau? Dia terletak pada mata kita. Ni skrin dekat ni. Macam kita memakai kacamata. Kita pakai kacamata warna hijau, nampak semua warna hijau. Kita memakai kacamata warna kuning, nampak semua warna kuning. Kita pakai kacamata warna hitam, semua akan nampak hitam. Jadi warna-warna itu terbentuk di mana? Terbentuk di mata. Sebab itu keajaiban pada penciptaan Allah ini, manusia itu dijadikan dengan sebaik-baik kejadian. Mata kita itu. Apa buktinya warna itu terbentuk di bahagian mata? Macam mana kalau orang yang buta warna? Macam mana kalau orang ada buta warna? Dia tengok semua hitam putih tak? Kenapa dia tak nampak daun warna hijau? Kenapa dia tak nampak bunga berwarna merah? Sebab dia ada buta warna. Buta warna itu bukan pada daun, pada mata. Jadi oleh sebab itu, maka melihat warna-warna itu terbentuk di mata. Dengan izin Allah, kerana ada kod-kod tertentu pada daun-daun tertentu, pada sesuatu tertentu. Misalnya ini warna merah, ada kod dia. Mata lihat, memandang kod tersebut, pembentukan warna itu di bahagian mata individu itu sendiri. Baik, kalau orang lain pula, kita pergi kepada orang yang buta warna, dia kata hitam putih. Yang mana betul? Dia kata hitam putih, kita kata ada warna. Sebab matanya tidak berfungsi. Baik, faham ya? Begitulah juga mengimani tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam diimani macam tu. Jadi di manakah kekuatan kepada air Zam-Zam? Kalaulah Pak Haji kata pada kadar mineral yang ada di dalamnya, pH balance yang ada di dalamnya, bersifat akali kepadanya, itu masih lagi sesuatu yang bersifat objektif.
Berartinya kalau air zam-zam ni bukan alkali, kalau air zam-zam ini tidak ada mineral ini, tidak ada mineral ini, apakah tidak berlaku? Apakah tidak berlaku? Seperti hadis Nabi SAW bahawa air zam-zam itu mengikut orang yang minumnya. Apakah tidak berlaku bahawa kalau orang sakit dia minum, dia boleh menyembuhkan? Di sini dah letaknya kita mengimani bahawa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu khair, ma'ruf dan hak. Di sini perlu iman. Imannya di sini, kata Nabi. Imannya di sini. Jadi kepercayaan kita kepada air zam-zam itu kepercayaan kita kepada sains yang membuktikannya, atau kepercayaan kita pada hadis Nabi SAW. Itulah yang menyebabkan kita hari ini tidak mengimani. Wa na'udzubillah. Sebahagian besar kita, mohon kita tidaklah. Kita termasuk orang yang mengimani dengan hadis Nabi SAW dengan satu ungkapan sami'na wa ata'na. Apa beza dengan orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan Isra' Mi'raj? Apa bezanya? Mereka perlukan pembuktian. Bagaimana boleh pergi dengan keadaan sekelip mata? Jadi oleh sebab itu, yang menjadikan ini siapa? Yang memperjalankan Nabi itu siapa? Allah. Yang mengatakan kata ini obat untuk semua penyakit itu siapa? Yang mengikut niat kita itu siapa? Dia adalah Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Dia adalah utusan yang Allah hantar untuk memberikan pengetahuan kepada manusia bahawa di sinilah merupakan salah satu mukjizat yang berlaku daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada zaman Nabi kita, Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya. Belajar kita beriman di situ dulu. Jadi oleh sebab itu, Nisa kata, bagaimana seorang sahabat tiba-tiba dia berjalan, ketika dia berjalan dia sampai di sesuatu kampung, di situ ada ketua kampung itu dipatuk ular. Dipatuk oleh ular. Maka dia merawat dengan menggunakan suratul Fatihah. Apa yang ada pada suratul Fatihah? Ada mineral kah? Ada zinc oxide kah? Ada bahan-bahan tertentu yang boleh kita kaji kah? Tak boleh kaji. Sebab dia itu perlu diyakini dengan perkara yang ghaib. Perlu diyakini dengan iman. Semakin tinggi iman seseorang itu, maka semakinlah dia akan menjadi suatu kenyataan. Sebab itu agama itu iman. Nabi SAW diutus untuk iman, untuk percaya. Untuk percaya apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya. Jadi oleh sebab itu, lihat dalam isu COVID-19, ni Pak nak cerita ni pasal COVID-19. Sayang sekali ya, bahawa bola tanggung ini, bola tanggung dalam permainan takraw. Dulu ni Pak Haji main takraw. Ya, jadi kalau bola tu sudah angkat, itulah waktunya untuk kita membuat libasan untuk mendapat kemenangan. Sayang sekali dalam COVID-19 ini kita tak angkat air zam-zam. Kalaulah kita boleh mengangkat air zam-zam pada COVID-19 ini, diberikan kepada semua seluruh dunia, insya-Allah dunia akan menyaksikan bahawa virus tidak ada satu pun yang boleh hidup di dalam air zam-zam. Masya-Allah. Memang betul terbukti baru-baru ini dalam satu pengkajian yang dilakukan di negara Arab mendapati benar mereka yang kena COVID-19 ini dibekalkan dengan air zam-zam, sembuh dengan izin Allah. Kenapa tak sembuh? Tidak ada bakteria, tidak ada kuman, tak ada virus yang boleh hidup di dalam air zam-zam. Masya Allah. Ketika kita membaca tentang dia punya kurma yang diletakkan terkontaminasi di dalam virus, di dalam kuman itu, tetapi tidak terkontaminasi. 3 hari diletakkan di dalam barang itu, dites dalam isi kurma tidak ada bakterianya, tak ada serangannya. Masya Allah. Madu lebah ini tidak ada bakteria yang boleh hidup, tak ada, sebab Allah bagi jaminan di dalam Quran. Masya Allah. Apa yang kita nampak adalah sebuah kebesaran Allah. Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu, kalau dunia hari ini mencari di mana penawar COVID-19, Pak Haji nak sebutkan penawarnya itu ada di dalam air zam-zam. Air zam-zam. Minum saja air zam-zam. Cuma
orang munafik ni, dia minum air zam-zam sikit. Pasal apa? Dia tak percaya. Sebab dia guna sini, dia tak guna sini. Dia tak ada akal tauhid. Ada akalnya itu akal yang bersifat ideologi, pahaman, kajian. Dia tak ada akal tauhid. Andai kata dunia hari ini yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Haji percaya sangat-sangat COVID ini dapat disesat dengan hanya minum air zam-zam. Kenapa harus cari penawar di sana, penawar di sini, daripada negara China, penawar daripada mana-mana lagi kajian. Hai orang Islam, Nabi telah meninggalkan pada kita pusakanya yang kalau kita berpegang kepadanya, kita tidak akan sesat. Kita tak binasa. Bagaimana Nabi SAW meninggalkan pada kita. Malang sekali. Jadi COVID-19 ni apa dia? COVID-19 ni adalah untuk menunjukkan satu indikator tentang keimanan dengan hadis Nabi SAW. COVID-19 ini menunjukkan bahawa lemahnya iman umat Islam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, kalau Pak Haji sebut tentang kajian-kajian, bukan berartinya sebuah keraguan. Bukan. Ya, kalau tidak ada kajian pun dah cukup dah kuliah kita ni, yakin saja. Yakin tak perlu ada kajian. Tetapi yang kita tunjukkan ni bukan kajian, tetapi ada merupakan satu pembuktian yang boleh dilihat dalam ilmu manusia yang bagai setitis di dalam lautan yang dalam. Itu di antaranya. Masya Allah. Baik. Seterusnya Pak Haji nak sebutkan begini ya. Di dalam kitab tip tentang mata, ubat mata, yang paling terbaik ubat mata ialah air zam-zam. Air zam-zam itu dititiskan di bahagian mata. Masya Allah. Dan kalau kita membaca dalam tip pengobatan, seperti mana yang telah Pak Haji ceritakan, ada 12 kitab besar dalam ubat mata ni, semua menggunakan air zam-zam. Apatah lagi kalau direndam dengan mutiara. Allahu Akbar. Titislah pada setiap hari. InsyaAllah eloklah mata tersebut. Orang yang mempunyai radang di bahagian mata ni, air zam-zam. Itu adalah antaranya. Terlupa tadi Pak Haji dah sebut tentang sifat orang munafik. Mereka ni memang tak suka, namanya munafik. Mereka minum air zam-zam sikit, tapi kita orang Islam, apabila kita mengetahui dia ada mengikut kita niat, minumlah sebanyak-banyaknya. Apa yang kita nak niatkan? Boleh, kita boleh niatkan seperti niatnya Abbas, ya, niatnya Abbas radhiyallahu anhu. Boleh, di mana dia meniatkan 3 hal, ya. Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. 3 hal ketika minum air zam-zam, dia membaca doa itu. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah supaya ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ni tengok air zam-zam, keluarnya dia tak putus-putus itu, minta supaya Allah bagi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Minum air zam-zam ni, ya Allah, mintalah diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kalau kita meninggal menjadi bekalan pada kita di dalam alam kubur, insya-Allah. Dan minta rezeki yang luas. Rezeki yang luas. Macam mana keluarnya air zam-zam ini, keluar terus sebanyak 40,000 liter 1 jam. Kita minta rezeki kita juga luas begitu. Dan minta kesembuhan daripada penyakit, terutamanya penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit yang menyebabkan jiwa kita itu tidak bersih. Sebab apa? Sebab air zam-zam ini digunakan, Rasulullah SAW itu dibedah
dioperasi bahagian dadanya, dikeluarkan hatinya. Sewaktu kecil pun ada satu peristiwa juga berlaku ketika dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, lalu dicuci hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan air Zam-Zam. Kita percaya dengan hadis ini, jangan sama seperti orang munafik yang akan terus mempersoalkan macam mana operasinya itu dilakukan. Masya Allah, kuasa Tuhan. Begitu juga Rasulullah itu ketika nak diberikan kerasulan, maka sekali lagi dibedahnya, dioperasinya, di Jibril, lalu dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Apa maknanya? Air Zam-Zam, maknanya apa? Maknanya ialah dia apa yang kita sebut syifa, sebagai penyembuh kepada semua penyakit. Penyakit yang paling utama ialah penyakit hati. Sehingga Rasulullah itu mempunyai hati yang Masya Allah, tidak ada dendamnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riaknya, tidak ada semua penyakit-penyakit mazmumah, tidak ada dalam hati Rasulullah SAW. Malah apa yang ada dalam hati Rasulullah SAW adalah mutiara, emas, karimul ahlak, yang barang siapa yang berjumpa dengan Rasulullah SAW ini pasti jatuh hati dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab hatinya itu telah bersih dan dibersihkan. Masya Allah, Masya Allah. Salah satunya ialah menggunakan air Zam-Zam. Jadi oleh sebab itu, kalau kita bagi umat Nabi SAW, kita niat saja. Ya, kita niat ketika kita nak minum, ya Allah, bersihkanlah hatiku ini daripada semua jenis penyakit. Bersihkan tubuh badanku daripada semua penyakit, termasuk penyakit hati, ya Allah, supaya lahirkanlah hatiku hati yang sempurna, kepercayaan akidah kepadamu. Itu yang paling penting. Baik, salah satu daripada kajian dilakukan ialah kanser paru-paru. Ini Pak Haji nak sebutkan ya, sebab banyak testimoni orang yang ada asma, orang yang ada masalah pernafasan, minum air Zam-Zam. Tapi minum banyak lah, kita tak boleh minum sikit-sikit, kena minum sampai kenyang. Di mana nak minum sampai kenyang? Kena pergi ke sana lah. Kalau di sini, kalau ada yang ada kita boleh dapat, itu boleh dapat. Itu adalah di antaranya. Jadi kita minum sampai kenyang. Baik, sebab apa boleh berlaku begini? Sebab dia adalah mujizat. Cuma kalau ada orang bertanya kepada Pak Haji, berapa pH-nya berapa? Dia akalan. Dia bersifat basah. Boleh jadi 7 sampai ke 10. Ya, itu ada bergantung ketika kita awal ambil, dia pH-nya tinggi sampai 10. Ya, tetapi kalau kita biar dia lama, dia kekal masih akali lagi. Itu adalah di antaranya. Kebanyakannya air ini, Masya Allah ya, kita mesti ingat bahawa bila kita nak buat perbandingan air, maka kita kena memperbandingkan dengan air Zam-Zam. Jadi bila ada orang mengatakan bahawa kita membuat air yang bersifat kosong, reverse osmosis, supaya tidak ada mineral, ya, tidak ada mineral, supaya menarik semua metal-metal, logam-logam dalam tubuh badan kita. Bagaimana pandangan Pak Haji tentang RO water? Baik, Pak Haji ni berpandangan, bukan berpandangan kepada suatu pengkajian yang orang lakukan. Pak Haji akan terus melihat kalau ada hadis Nabi SAW mengatakan air yang terbaik di dunia ialah air Zam-Zam, maka indikatornya ialah air Zam-Zam lah. Air Zam-Zam ni RO kah? Tidak, dia adalah air yang bersifat mineral. Dia mengandungi mineral, dia bukan air RO. Jadi oleh sebab itu maka berlaku percanggahan air mineral dengan air RO. RO itu kosong, mineral ni banyak. Satu hari pernah satu orang dia datang menemui Pak Haji di rumah. Dia membawa satu alat untuk test air itu kotor atau tidak, dengan menggunakan tes listrik. Ya, jadi dia minta
Pak Haji membawa air di dalam rumah. Lalu Pak Haji pun mengambil airnya, bagi kepadanya. Dia test, bila dalam keadaan dia buat test tersebut, dia keluar warna hitam. Ya memang betul, charge itu ampaian, itu kita faham, dia keluar warna hitam. Dia kata air yang Pak Haji minum ini terlalu kotor. Subhanallah. Pak Haji kata apa? Kata kepadanya, tahukah kamu air yang kamu test ini adalah air Zam-Zam? Tidak boleh guna mesin tersebut. Alat tersebut tak boleh test begitu, ya. Kita nak test bahan ampaian. Pak Haji faham? Ampaian itu kita tak boleh lihat. Ya, kita tak boleh lihat bahawa perbandingannya bila kita test dalam air kita jadi jernih. Sebab memang betul, sebab dia tidak ada ampaian, dia tidak ada mineral. Tapi kalau ada mineral, tetap dia akan menjadi ampaian. Ada ampaiannya, TSD-nya mesti ada. Jadi oleh sebab itu tak boleh ukur kepada TSD. Ini air Zam-Zam. Air Zam-Zam, itu akal. Akal yang cuba untuk menterjemahkan dalam bentuk sains. Tetapi jangan uji kepada air Zam-Zam. Jangan uji. Pak, kalau uji air Zam-Zam, mendapati bahawa dia kotor dan kita percaya kepada ayat, kita percaya kepada alat, bahan material itu, lebih percaya kepada hadis Nabi SAW. Rasul kita ada alatan tersebut. Rasul kita ialah pencipta alat tersebut. Beriman kita kepada beliau. Jangan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita kena yakin. Sebab itu Islam ini pengobatan dia yakin. Jadi apa yang Pak nak sebutkan dekat sini, bahawa untuk orang yang ada masalah kanser paru-paru, untuk asma, minum banyak-banyak sampai disembuh dengan izin Allah. Jadi sebab itu banyak orang yang tak sihat ketika berada di tanah air sampai di Mekah jadi sihat. Kenapa? Sihat. Pak Haji nak ceritakan bapa saudara Pak Haji aksiden. Parah sekali aksidennya. Kemudian dia jalan itu harus dia pegang. Tapi dia kata, aku ingin pergi ke Mekah. Sampai di Mekah saja dia boleh melakukan tawaf tanpa guna tongkat. Padahal dia tak boleh berjalan langsung. Sebab apa? Sebab apa? Ya mungkin ada orang sebut, itu semangatnya tengok orang ramai-ramai. Semangat pun kalau tak diiringi dengan sebuah daripada masukkan hadis Nabi SAW, iaitu air Zam-Zam. Beliau mengkonsumsi air Zam-Zam, mengambil air Zam-Zam dengan sebanyaknya, kemudian meniatkan, ya Allah, bolehlah aku untuk bertawaf tanpa menggunakan tongkat. Dia campakkan tongkatnya ke tepi dan dia bisa berjalan. Kenapa begitu? Burung berada dalam sangkar, menyebabkan burung tidak boleh terbang. Sebab sangkar itu telah menjadi penjara pada burung. Tetapi kalau burung itu kuat, burung itu boleh menerbangkan sangkarnya. InsyaAllah kita berhenti dulu untuk dengar iklan yang telah disediakan. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita cuba faham bahawa kehebatan kepada air Zam-Zam ini dapat dilihat pada peristiwanya. Peristiwa di mana Siti Hajar yang mencari air untuk
beri minum kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam yang berlari di antara Safa dan Marwah. Masya Allah, 7 kali Safa sampai Marwah. Jadi apabila sudah sampai 7 kali, baru Allah menunjukkan bahawa keluarnya air di hujung telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Baik, di sini menunjukkan bahawa ada satu hal yang harus kita mempelajari tentang tawakal. Jangan ada pertanyaan di kalangan kita, kenapa Allah tak datangkan terus? Tidak perlulah Siti Hajar itu berlari di antara Safa ke Marwah sampai 7 kali. Begitu. Kenapa Allah tidak datangkan terus? Inilah yang diajarkan tentang erti tawakal. Tawakal itu ialah kita berusaha. Allah ingin melihat usaha kita. Allah tak berhajat kepada usaha kita tersebut. Ya, apa hubungannya berlari antara Safa dan Marwah itu dengan keluarnya air di bumi? Ya, tetapi yang ada hubungannya ialah Allah ingin melihat sejauh mana hamba-hambanya itu beriman kepadanya, bertakwa kepadanya, berusaha dalam hidup. Kita bukan hidup ini kita menyerah 100%, kita tak perlu usaha. Itu bukan namanya hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berusaha. Beliau seorang pedagang. Beliau juga seorang yang menjadi pemimpin kepada masyarakat. Bukan duduknya berdiam diri kemudian mengharapkan rezeki daripada langit. Tidak. Itu yang nak disebutkan tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini, maka keberkahannya itu kita minum dia dan kita meyakini. Sama juga ketika kita telah mempelajari tentang kurma ajwa. Kurma ajwa itu untuk melindungi daripada racun dan sihir. Maka sepakat ulama mengatakan bagaimana ianya boleh berfungsi untuk sihir, kerana dia keberkahan daripada ucapan Nabi SAW. Kalau kurma pun berlaku begitu, begitu juga berlaku kepada air Zam-Zam. Begitu juga berlaku kepada semua hal seperti madu lebah. Sama juga berlaku seperti al-hijamah. Jadi oleh sebab itu, dalam konsep pengobatan Nabi SAW itu, dia tidak ada bagi orang yang tak yakin. Tidak ada bagi orang yang tak bernama Muslim. Tidak ada. Jadi oleh sebab itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul tidak boleh masuk di daerah ini. Tidak boleh masuk di dalam perbincangan ini. Sebagaimana Al-Haramain, 2 tanah suci yang tidak boleh masuk oleh orang-orang yang bukan Muslim. Itu adalah antaranya. Jadi berartinya tak layak bagi orang-orang yang tidak Islam itu untuk mencampuri dalam urusan agama kami. Jadi oleh sebab itu, Pak Haji nak sebutkan bahawa di dalam pengobatan ini harus kita ingat, kepada semua para doktor, para perawat, kena ingat bahawa yang menyembuh itu adalah Allah. La syifaa illa syifauka. Mesti ada doa, mesti ada munajat, mesti ada metodologi yang berasaskan pada tip nabawi. Kita akan mendapat keberkahannya. Masya Allah. Jadi di sini Pak Haji nak tunjuk sikit kelebihan air Zam-Zam di sudut mineralnya. Tetapi kalau tidak ada begini pun, air Zam-Zam itu tetap lebih tinggi nilainya. Jadi pengkajian kita ialah kepada 3 jenis air. Ini air mineral yang dijual di pasaran. Ini air biasa, air daripada tempat Pak Haji lah, air biasa. Ini air Zam-Zam. Ya, mari kita lihat dalam ujian tes mineral. Mineral ini, kalaulah Pak Haji masukkan mineral air ke dalam ini, lalu menggunakan alat tes untuk lihat, ya, untuk lihat sejauh mana ianya mempunyai mineral. Kalau banyak mineral, berartinya nyalanya lebih terang. Ini listrik antara 2, positif dan negatif. Kalau sudah masuk ke dalam air yang ada mineral, dia akan menyalakan lampu. Kalau banyak mineral, lagilah kuat. Jadi kita uji tengok ini. Dan kita uji juga dengan kopi radik Mai Setiawan. Nanti insyaAllah kita buatkan dulu kopi radik untuk kita uji, insyaAllah. Baik, sekarang kita uji dulu. Kita tengok ini, ya, ini air biasa. Tengok.
Pak Haji letakkan dulu air biasa di ujung ni ya. Air biasa. Baik. Kita letak di sini. Itu kita lihat air biasa. Ini air mineral yang dijual. Memang Pak Haji keluarkanlah jenamanya itu. Kalau kita keluar nanti tak keluar tak boleh pula ya. Nanti tersinggung pula hati orang tu lihatnya. Tapi itu hakikat yang benar. Ini air mineral dijual di Malaysia, di pasaran Malaysia. Ini air Zam-Zam yang dikatakan air yang sebaik-baik di atas muka bumi. Air Zam-Zam. Ya, Pak Haji isi di dalam ini supaya mudah untuk Pak Haji nak tuangnya ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kalau kita tengok di sudut umumnya, kalau kita tak perhati sama saja. Tapi kalau kita perhati, Masya Allah, air Zam-Zam tu nampak beningnya seperti apa yang disebut seperti mutiara. Seperti mutiara. Masya Allah. Ya, sebab itu air Zam-Zam, kalau ada wanita, misalnya, ini sebagai contoh ya, yang nak melahirkan anak, yang tak mau buka, yang dia tidak mau buka, ya 2 cm saja minum air Zam-Zam, cepat dia akan terbuka. Ini ajaib. Di saat itu saat yang mustajab bagi seorang itu berdoa kepada Allah. Jadi jangan lupa dalam pengobatan Islam itu, jangan lupa air Zam-Zamnya. Baik. Lihat ya, kita uji tengok. Ini dia contohnya ya. Pak Haji cuba tengok. Okey, ini kita tengok dulu daripada air biasa. Air biasa, yakni air dekat sana. Okey, kita tengok dulu. Mungkin listriknya itu tidak nyala dan sebagainya. Oh, tak ada ya, tak ada. Tak nampak mineral langsung ni. Masya Allah. Okey, kita pergi tengok air mineral. Tu air mineral. Ni air juga ni. Ni bukan air RO ya. Ini air yang kita ambil daripada sinilah, sungai sini ya. Jadi tengok, ini air mineral. Ada air mineral tu macam tu. Cuba kita offkan semua, bagi gelap sikit nampak. Okey, lihat balik pemandangannya. Tak ada. Sebenarnya ada, tapi sedikit saja mineralnya, tetapi tak berjaya untuk menyalakan. Nah, sekarang kita cuba. Air mineral biasa. Sekarang kita cuba kepada air Zam-Zam. Cuba lihat air Zam-Zam. Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita melihat begini, ini adalah merupakan satu kelebihan. Tetapi kelebihan ini tidak melebihi daripada kelebihan hadis Nabi SAW. Kena ingat begitu cara kita beriman. Tetapi kalau cukuplah pada kita untuk memahami bahawa bezanya air biasa. Ya, ini ada kerana ada lebih-lebihan sikit. Tadi dia jadi air biasa, nampak gitu. Mineral biasa. Ini daripada air air yang ada dalam keran. Baik, cuba kita lihat sekali lagi air Zam-Zam. Zam-Zam. Baik, untuk membuat begini biasa saja boleh buat. Masukkan saja garam. Bila masuk saja garam, nyalanya akan lebih terang. Itu satu kebiasaan saja. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang kita bandingkan sini, air yang tidak dimasukkan apa-apa. Tetapi kalau air itu nama kopi radik, dia dah masuk mineral-mineral dah ke dalamnya itu. Ini kopi radik. Mari kita coba tengok ya, kopi radik. Sebab apa? Sebab dia masuk mineral. Ada garam Himalaya dan sebagainya. Sebab garamnya. Jadi bukan berartinya kopi radik itu lebih bagus sebab air Zam-Zam. Tidak, dia adalah kopi minuman yang dicampur. Tetapi kalau ini air Zam-Zam terus. Jadi Masya Allah. Kalau begitu tak boleh compare kopi radik dengan air Zam-Zam. Tak boleh bersifatnya begitu. Air kopi radik harus di-compare dengan kopi juga. Tapi walaupun begitu, kita nak kena compare dia dengan apa? Lihat ya, ini ada kesan-kesan dia sikit. Pak Haji masukkan semula. Tengok ada nyala dah. Sebab apa? Ini kesannya daripada air kopi tadi masuk ke air biasa. Nyala. Nah. Masuk air mineral. Ada. Tapi cuba banding air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Masya Allah. Hebat. Baik. Seterusnya apa yang Pak Haji nak sampaikan dekat sini bukan pasal cahayanya ya. Ada orang sebut kepada
Kepada Pak Haji, bila Pak Haji tunjuk macam ni, apa ucapannya? Dia kata, Pak Haji, aku tak mau minum dah kopi Radik. Dia kata, pasal apa? Kalaulah ini lampu pun boleh menyala, dia kata, kalau dia menyala dalam perutku, habis, pecah perutku ni. Itu tersalah juga kita menerangkan. Cara kita menerangkan tu salah, orang tu menangani juga cara salah. Kita nak tunjuk kata ada mineral, lampu tu menyala. Dia kata, aku tak mau minum kopi Radik. Pasal apa? Nanti menyala dalam perutku. Itu salah satu ya. Jadi harus dibetul-betulkan. Jadi kalau begitu, memang betul dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa air Zam-Zam adalah penghulu kepada air. Penghulu, betul. Penghulu. Apa tak penghulunya dapat menghasilkan sesuatu yang subhanallah, luar biasa. Ini hanya pada perbandingan yang kecil, mineral pun sudah tidak bisa ditandingi oleh mana-mana air. Ya. Dan belum lagi kita lihat bagaimana pengeluaran airnya yang tak pernah berhenti pun tak dapat ditandingi. Belum lagi kita ceritakan bahawa tidak ada mikrob yang ada di dalamnya, tidak ada kuman yang hidup di dalamnya pun tidak boleh ditandingi. Bagaimana nak menandingi? Ini adalah hadis Nabi SAW. Ya, bagaimana kita nak menandingi satu kelebihan yang Nabi sebut dengan kelebihan yang disebut oleh orang luar? Tak kiralah air apa pun yang disebutkan, tak pernah dapat menyamai. Menyamai pun tak boleh. Ya. Bagaimana Pak Haji dengan air pH 8 plus? 8 plus. pH-nya 8. Macam mana? Ini heboh ni. Orang memperkatakan bahawa dengan mesin boleh mengubah pH air itu menjadi 8. Daripada 6 boleh ubah menjadi 8. Daripada 5 juga boleh ubah menjadi 8 dengan hanya menggunakan mesin. Sama ada mesin dengan satu yang alami? Sama ada jantung buatan dengan jantung yang alami? Sama ada? Tak sama. Tidak sama. Jadi oleh sebab itu tak boleh memperbandingkan. Walaupun air Zam-Zam ini pada kajiannya biasa 8 plus sampai ke 10. Ya, itu adalah antaranya. Namun tidak sama. Tetapi kalau air mineral itu ada pH-nya 8, adakah dia juga mendapat kelebihannya? Ada. Dapat kelebihannya. Vitamin C yang dibuat sintetik sama ada dengan vitamin C yang bersifat alami? Tak sama. Tetapi dapat tak kelebihan daripada vitamin C sintetik? Dapat. Ubat-ubat kimia yang dibuat secara kimia dengan bahan-bahan alami daripada tumbuh-tumbuhan, adakah boleh dipersamakan? Tak boleh sama. Kerana sesuatu yang bersifat alami ini adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling baik kerana dia secocok dengan tubuh badan manusia. Dan kena yakin bahawa sama seperti yang Pak Haji tunjukkan bahawa warna-warna itu bukan terletak pada daun, pada bunganya, tapi terletak pada mata kita. Kehebatan air Zam-Zam ini bukan terletak kepada airnya, tetapi kepada hadis Nabi SAW. Masya Allah. Tuan, puan, apa lagi yang lebih besar daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW? Kita bicara tentang air Zam-Zam ini, bicara tentang kehebatan seorang yang disebut sebagai Habibullah. Ucapan Habibullah, bukan ucapan doktor, profesor daripada mana-mana entah universiti mana. Ini tidak ada universiti, ini Universiti Langit. Satu. Yang kedua, kita bercakap tentang air Zam-Zam, kita bercakap tentang Kaabah Asy-Syarif. Kita bercakap dengan Kaabah Asy-Syarif, tentang kehebatan Kaabah Asy-Syarif yang orang datang sentiasa mengunjunginya, menjadi kiblat kepada umat Islam. Kita bercakap tentang air Zam-Zam, kita bercakap tentang haji, salah satu amalan yang telah diwajibkan. Kita bercakap tentang air Zam-Zam, kita bercakap tentang Nabi Ibrahim Khalilullah. Kita bercakap air Zam-Zam, kita bercakap tentang keluarga Nabi Ibrahim di dalam selawat kita pada setiap kali solat. Kita bercakap tentang air Zam-Zam ini ialah bagaimana ianya itu suatu hadiah istimewa kepada
umat yang terakhir, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bercakap tentang air Zamzam ini adalah satu pembuktian mukjizat 6 perkara yang ada di situ yang tidak ada di tempat yang lain. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di sini, bahawa perbincangan tentang air Zamzam ini, kita tidak boleh memulakan dengan perbincangan mengkaji, tetapi perbincangan mengimani. Bagaimana cara kita mengimani? Itu adalah antaranya. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka apabila kita belajar cara mengimani dahulu, kemudian baru kita mengkaji. Jangan kaji dulu, kita imani dulu. Sebab pengkajian itu daripada akal manusia yang sempit. Hari ini boleh mengata A, besok dia kata B. Tetapi mengimani dia itu dengan satu pengimanan yang sempurna. Seperti tubuh badan manusia, manusia yang hebat-hebat di atas muka bumi ini, kita katalah manusia yang hebat. Apa dia? Pemikir-pemikir dulu. Aristotle, Plato dan sebagainya. Kita mengkagumi daripada pemikiran-pemikirannya yang hebat. Tetapi bila ditelusinya, mereka ada penyembah-penyembah berhala. Jadi berarti pemikiran yang hebat itu, mereka tak sampai kepada ubudiyah lillahi wahdah. Berartinya di situ ada kekurangan. Hebat bagaimana kekurangan. Sesusuk tubuh mana pun di atas muka bumi ini, kalau kita lihat, pasti ada kekurangannya. Yang tak pernah ada kekurangannya ialah daripada mula sampai akhir kehidupannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Maha suci Allah yang menjadikan nabimu ini sebaik-baik pada penciptaan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka cara kita beriman ialah cara kita memberikan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu yang paling penting dalam bab kita meyakini pengobatan yang ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, Islam tidak menghalang untuk kita membuat kajian. Tetapi kajian itu tidak menjadi asbab untuk kita jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah antaranya. Baik, seterusnya. Okey, apa yang Pak nak sebutkan dekat sini, bahawa dia sangat baik. Air ni kalau kita minum, dia baik untuk apa? Untuk darah. Dia jadi salah satu, sebab kita faham di dalam darah itu adalah air. Dalam tubuh badan kita juga ada air. Ya, dalam tubuh badan kita ni 80% adalah air. Jadi oleh sebab itu, maka Allah menciptakan air yang terbaik untuk tubuh badan yang memerlukan air yang banyak. Masya Allah. Ada di kalangan mereka yang kenyang dengan hanya minum air Zamzam saja. Kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia minum hanya menggunakan apa? Menggunakan air Zamzam dan kurma. Makanan yang mengenyangkan. Simple. Sangat simple. Ya Allah, ditumbuhkan pula dengan pohon kurma yang seiring, yang seniji dengan air mineral daripada air Zamzam. Masya Allah. Subhanallah. Itu yang dapat kita lihat betapa tingginya dalam pengobatan air Zamzam ini. Kemudian seterusnya kita lihat seorang yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni dia meniru semua contoh-contoh perlakuan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai orang mengatakan, kalau nak tengok apa yang Rasulullah buat, tengoklah kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia pernah dia membawa unta, dia masuk ke Madinah tu, dia tunduk saja, dia berputar begitu. Orang bertanya dia, kenapa dilakukan begitu? Dia kata, dulu Rasulullah SAW buat begini sebab di sini ada pohonnya. So tunduk begitu sebagainya. Dia meniru. Sebab apa? Orang yang nak meniru ni, bapa ibu sekalian, kerana mereka terlalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu cinta. Kita kalau kita cinta, kita tirulah. Tiru semua. Ya. Jadi sebab apa? Sebab kalau sudah sampai cinta, kita tak boleh membandingkan dengan kita. Sahabat kita tak boleh membandingkan.
Cuma pada suatu masa ketika musim haji, orang melihat perilaku Abdullah bin Umar, beliau tidak minum air Zam-Zam. Dia tak minum. Patut dia minum lah, kan beliau mencontohi semua amalan Rasulullah SAW, tapi tahun tersebut dia tak minum. Lalu orang bertanya, kenapa tak minum? Dia kata, aku takut orang menganggapkan minum air Zam-Zam ini satu kewajipan haji. Tengok orang yang fakih. Walau macam mana pun kefakihannya dalam agama untuk menyelamatkan satu kefahaman kepada umat Islam. Sebab sudah jadi kebiasaan, siapa pergi ke Mekah pasti minum air Zam-Zam, pasti minum air Zam-Zam. Tetapi jangan sampai sesuatu yang tidak wajib kita anggap dia sebagai wajib. Misal ambil wuduk, iaitu membasuh bahagian telinga. Apa hukumnya? Sunat. Kita tak boleh mengatakan basuh telinga ini satu yang wajib. Baik. Jadi apa yang Pak Haji nak sampaikan di sini ialah tentang apa disebut sebagai tasawur Islam. Tasawur itu ialah satu gambaran, memahami gambaran Islam secara menyeluruh. Bukan memahami Islam itu secara juz'iyah, secara sikit-sikit, tidak. Tetapi memahami Islam itu secara menyeluruh. Dia harus memahami tempatnya, bagaimana. Jadi maka itulah yang dilakukan. Itu yang seterusnya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW minum air Zam-Zam, maka kita juga minum air Zam-Zam. Sebab apa? Sebab apakah kita minum air Zam-Zam sebab haus? Apakah sebab kita perlu air Zam-Zam? Tidak. Air apa pun kita boleh minum. Tapi aku minum air Zam-Zam kerana aku melihat Rasulullah minum air Zam-Zam. Aku minum air Zam-Zam kerana aku lihat ada banyak hadis-hadis yang Nabi cerita yang nak menyampaikan kepada kita, minumlah air Zam-Zam. Dan sahabat bila ditanya, apakah yang kamu niat ketika kamu minum air Zam-Zam? Ada seorang sahabat dia sebut begini, aku niat ketika minum air Zam-Zam supaya jangan haus di padang mahsyar. Masya Allah. Sebab Allah itu mengikut apa yang kita niatkan. Jangan jadi haus di padang mahsyar. Itu yang Pak Haji selalu sebut tu, supaya mendatangkan rasa di dalam pengobatan. Ketika kita lihat air, kita minum air, kita kata, ya Allah, mudah-mudahan janganlah sampai aku ini haus di yaumul mahsyar. Ya Allah, biarkanlah aku ni boleh minum daripada air telaga Nabi-Mu. Begitu. Jangan sampai hilang rasa-rasa itu ketika kita lihat hujan. Pak Haji sebutkan, ya ampunlah ya Allah dosa-dosaku walaupun sebanyak hujan yang menitis daripada langit ini. Begitu. Jadi dia sentiasa bermuraqabah. Jadi kalau orang yang nak memahami dengan pengobatan Islam, maka dia tak pernah putus dengan doa. Mohon sentiasa. Bagi air Zam-Zam atau bagi herba pun, maka ketika dia menggunakan herba, yang dia nampak bukan herba. Dia yakin bahawa sesuatu itu tak akan sembuh kecuali Allah yang menyembuhkan. Jadi dia bagi itu bersama dengan doa. Orang yang ambil bersama dengan doa. Dia nak makan bersama dengan doa. Orang yang nak buat bersama dengan doa. Orang yang memproduksi, dia juga kena bersama dengan doa. Orang yang ada pabrik, dia kena bersama dengan doa. Jadi sama ada obat-obatan yang dikeluarkan oleh orang yang berdoa, orang yang bersolat, orang yang meyakini bahawa penyembahan itu datang daripada Allah, dengan obat orang yang tak berdoa, orang yang tak solat, orang yang tak meyakini dengan Allah SWT. Sama atau tidak? Tak sama. Tidak sama. Sebab itu pengobatan Islam itu melewati semua pengobatan-pengobatan yang lain. Pengobatan-pengobatan yang lain yang Pak Haji maksudkan dalam tanda kutip ini, pengobatan-pengobatan yang tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Apa artinya? Seorang yang sakit pergi ke rumah sakit, dia tidak solat 14 hari. 14 hari dia tak solat. Apa artinya? Ya, padahal solat itu wajib walaupun dalam keadaan sakit. Tiba-tiba 14 hari itu dia tak solat, diberikan makan dengan kapsul yang haram, pil yang haram, kemudiannya dia tak solat, dia sembuh. Sembuh daripada fizik.
tetapi ruhnya itu menderita, tak sembuh, makin parah. Sebab apa? Meninggalkan solat. Bagaimana? Man taraka solata faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja meninggalkan solat, kafirlah dia dengan nyata. Mana lebih parah kena penyakit COVID-19 dengan tinggal solat? COVID-19 mematikan kita, tinggal solat itu menyebabkan kekal di neraka. Bagaimana? Yang mana lebih parah? Jadi oleh sebab itu, maka pada hari ini Pak Haji nak merangkulkan satu ilmu yang sangat besar. Bila Al-Quran mengatakan wa hadzal baladil amin, jadi kami jadi dua di lembah Mekah ini adalah tempat yang aman, dan jadikan pula penawar COVID-19 itu ada pada air Zam-Zam. Pak Haji percaya dan yakin dengan seyakin-yakinnya, andai kata pengobatan Islam ini diangkat, air Zam-Zam itu diangkat, diberi minum pada seluruh penduduk dunia ini, insya-Allah COVID-19 ini dapat diatasi. Tapi malang, siapa yang nak membawa penemuan-penemuan ini? Penemuan-penemuan ini hanya berada dalam buku, hanya ada di pengalaman-pengalaman, testimoni-testimoni. Maka lebih aneh lagi bila orang mengatakan, mana dia data klinikal? Mana data klinikal? Kami tak ada data klinikal. Kami ada data sunatullah. Kami ada data hadis Nabi SAW. Kami lebih yakin dengan data-data daripada Nabi kami yang bernama Tib Nabawi. Itu antara yang Pak Haji nak fahamkan tentang pengobatan Tib Nabawi. Jadi oleh sebab itu, kalau mereka yang cuba untuk mempelajari tentang Tib Nabawi, dia tidak ada iman, dia tidak boleh belajar. Dia tidak terhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, dia tidak boleh belajar. Sebab apa? Sebab Tib Nabawi ini harus diambil dengan kita datang kepada pengobatan tersebut dengan mensucikan dua tangan kita dan hati kita. Kalau datang dengan tangan kita yang kotor dan hati kita yang kotor, kita tak mampu untuk merenung sebuah kelebihan dalam Tib Nabawi, dalam suratul Fatihah, dalam ayat-ayat syifa, dalam Al-Quran. Begitu juga dengan air Zam-Zam. Masya Allah. Baik. Seterusnya yang Pak Haji nak sampaikan sini juga, bahawa dia juga digunakan untuk sistem imun, ya, untuk sistem imun. Dan dia ni yang paling menarik, yang paling menarik. Ini terakhir yang nak Pak Haji sebutkan. Dia adalah untuk menggantikan hemodialisis. Menggantikan hemodialisis. Untuk cuci buah pinggang. Selagi orang tu tak cuci buah pinggang, kalau dia terus menerus ambil Zam-Zam, air Zam-Zam, insya-Allah. Bapak Ibu sekalian, cuba kita lihat, kita ambil air biasa. Kalau setengah bagi orang yang mempunyai permasalahan bengkak di bahagian kakinya, kalau ada masalah ginjal, cuba minum air Zam-Zam, hilang bengkaknya. Kenapa hilang bengkaknya? Banyak sekali testimoni nampak. Ya. Jadi begitulah air Zam-Zam ni, dia adalah membersihkan filter yang menyebabkan bahawa sel-sel ginjal itu akan bekerja semula. Dua yang selalu Pak Haji sebutkan, jantung dan ginjal. Satu lagi hati, untuk detoksifikasi. Tiga organ ini menjadi tempat yang boleh dirawat dengan menggunakan air Zam-Zam. Jadi oleh sebab itu, kita tengok hari ini betapa banyaknya klinik-klinik hemodialisis kerana tak mengambil air Zam-Zam. Bapak Ibu sekalian, kita tak boleh ambil banyak orang yang kena masalah ginjal ni. Kalau ambil banyak, air tak keluar, dia jadi lemas, paru-parunya terendam dalam air misalnya, sebagainya. Tapi air Zam-Zam dia tak jadi begitu, sebab dia balance. Ya, kalau banyak mana dia masuk, begitu juga dia keluar. Macam mana boleh berlaku demikian? Macam mana air Zam-Zam boleh menjadi sebegitu? Dia adalah kerana kelebihan daripada hadis Nabi SAW. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka yang ada masalah ginjal, ada masalah kencing berbuih, ada permasalahan yang menyebabkan peradangan di atas filter ginjal tersebut, cepat-cepat cari air Zam-Zam. Cepat-cepat cari air Zam-Zam. Niatkan ketika kita
nak minumnya. Masya Allah. Cuma terakhir sekali saya membawakan, Pak Haji nak cerita sedikit satu pengalaman yang menarik. Pengalaman yang menarik lah, menarik. Masya Allah. Kita jumpa orang soleh, kita minta doa supaya dia doakan pada kita. Guna air Zam-Zam lah. Bagi air Zam-Zam, air yang terbaik suruh dia doakan. Silakan doakan pada saya, mudah-mudahan Allah memberkahi saya. Tetapi Tuan Guru ni Aziz Nikmat, ketika dia angkat kepadanya air Zam-Zam, dia kata, siapalah saya ini? Kerana air ini sudah ada dalam hadis Nabi SAW mengikut orang yang niat. Jadi cukup itu, kita memahami dan kita meyakini bahawa ambil air Zam-Zam itu, kita niatkan dengan niat yang betul, yang baik, yang benar, maka Allah akan mengkabulkan. Itu hadis Nabi. Jadi ketika dia hantar kepadanya, siapa hamba ini, katanya, saya ini siapa? Kan Nabi sudah sebut begitu, kenapa harus jumpa dengan saya lagi? Lebih kurang macam tu. Kan Nabi itu suruh begitu, maka silakan niat saja dengan kita meyakini hadis Nabi SAW. Itulah salah satu caranya bagaimana orang itu tawaduk, orang itu merendah diri. Bila dia sebut saja Nabi SAW, maka sami'na wa ata'na. Tak perlu lagi saya mendoakan, tak perlu lagi saya turut mendoakan, tak perlu. Sami'na wa ata'na. Siapa yang kata itu? Rasulullah. Siapa yang katakan air Zam-Zam adalah sebaik-baik air di atas muka bumi? Rasulullah. Siapa yang mengatakan bahawa air Zam-Zam itu mengikut apa yang diniatkan? Rasulullah. Siapa yang telah memberikan, yang mengambil air Zam-Zam ini yang pertama sekali ialah apa dia? Siapa? Daripada Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Nabi Ismail alaihissalam? Putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa ibunya? Siti Hajar. Bagaimana peristiwa ini berlaku dalam sejarah yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat azim. Maka kalau begitu, air Zam-Zam ini air yang azim, air yang sangat-sangat hebat yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Jadi mereka yang mengamalkan tip Nabawi, jangan lupa air Zam-Zam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.